sebenarnya. Contoh je tu. Ya. Habis. Jadi begitulah jadi orang-orang dalam bersesak-sesak dia. Sebab takut kerana Allah Ta'ala telah menunjukkan qaharnya, kegagahan Allah Ta'ala. Ni. Itu kita ni bisa tak nampaknya. Kalau nampak tuan, berhenti orang kat Bukit Bintang tu demam, bukan demam terus, mati terus. Kalau Allah tajalli dengan sifat qaharnya. Itu antara sifat Allah Ta'ala tu Al-Qahar. Kan? Makna gagah. Gagah. Itu kita kalau nama qahar, biarlah gagah sikit. Buat malu je. Nama qahar tapi lemah gemalai. Kan? Ada orang, awak siapa nama? Nama I Qahar. Nama dah kuat dah, tapi orangnya lembut. Ini pun masalah. Tapi bangkali bapak dia bagi nama tu sebab nak bagi keras sikit. Kan? Tu yang jadi Qahar tu. Tak, maknanya Allah ni sifat, nama Allah tu Qahar tu melambangkan sifat gagah perkasa Allah Ta'ala. Makna orang takut. Ya. Ni di akhirat besok ahli neraka dahlah duduk dalam neraka. Bila Allah tajalli dengan sifat qaharnya, lagi orang tambah takut. Kita kuliah maghrib habis pukul apa? Kuliah subuh sampai terang. Kalau kuliah maghrib sampai gelap, lama dah gelap ni. Ke sampai terang juga. Kau apa kita habis tak? Habis tak? Ikut saya. Ikut saya pun tak tahu. Saya ikut bila saya nak berhenti je lah. Tuan-tuan rasa dah letih, tuan-tuan beritahu, Ustaz, letih dah Ustaz, berhentilah. Baik, kita berhabis pula. Banyak lagi pula. Tak apa, kita berhabis dulu bagi tukar muka surat. Kan, tidak teruk nong ngaji. Tapi tuan-tuan pun bukan tahu muka surat tu tukar tak tukar. Kan? Yang tuan-tuan tahu dah lama dah, sejam lebih dah kata dia. Baik, sabda Nabi SAW lagi, fa idza adkhalallahu ahlal jannati al jannah wa ahlan narin nar qala utiya bi mauti mulabbaban. Apabila telah habis dimasukkan Allah Ta'ala ahli syurga dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka, sabda Nabi, dibawa orang akan maut itu berupa sebagai kambing hal keadaannya, dicekak pakaian dadanya sebagai orang Arab mencekak lawan kelahinya, ditentang kancing baju dadanya serta disentak dan ditarik dengan keras. Fayuqafu ala suwaril ladzi baina ahli jannah wa ahli nar thumma yuqalu ya ahlal jannah fayutalli'una khaifin thumma yuqalu ya ahlan nar fayutalli'una mustabshirin yarjuna syafa'ah. Maka didirikan maut yang dibawa tadi di atas pagar yang ada di antara ahli syurga dan neraka. Kemudian dipanggil semua isi syurga dan semua isi neraka. Kata orang, hai isi syurga. Bila didengar isi syurga panggilan itu, keluar semuanya dengan takut mereka itu. Apalah pula gerangannya. Kemudian dipanggil pula isi neraka. Kata, hai isi neraka. Bila didengarnya panggilan itu, keluarlah semuanya dengan cukup suka hati dan harapkan kiranya syafaatkah dan boleh lepas daripada azab yang pedih. Dia macam itu pula. Maknanya ketika itu, ya, bila dah masuk ahli syurga, ahli neraka sudah masuk, Allah jadikan maut ni, maut tuan matilah, dia jadi berupa seperti seekor kambing. Ya, maknanya nak sebutkan maut ini, ya, dia seolah-olah macam dia dimasukkan ke seorang, mati orang tu. Masukkan maut ni ke orang lain, mati. Jadi hari itu bila dah selesai semua dah masuk syurga, masuk neraka, seolah-olah maut ini digantung. Makna digantung ni kira-kira tak pakai lagi dalam maut tu. Sebab itu ketika itu disebutkan Allah Ta'ala, ya, disebutkan dipanggil ahli syurga. Wahai ahli syurga. Ketika ahli syurga dengar ni, masing-masing jadi risau. Ni sifat ahli syurga, ya, walaupun dah dapat nikmat dia tetap risau. Sebab itu kita ni nak mengajarkan kita sikit lah, walaupun belum syurga lagi, syurga dunia saja. Bila kita dapat nikmat, jangan terlalu syok.
dapat bini muda, lawa pula bertenang. Faham? Faham tak faham? Bertenang. Sebab orang beriman ni, dia bila dapat nikmat, dia masih lagi risau. Risau kenapa? Risau kalau nikmat itu bertukar jadi azab. Tu, ini dapat bini muda, lawa pula, tak ada harapan. Kuliah pun tak nampak. Kalau tidak kuliah duduk depan. Tak, ni bukan yang malam ni tuan-tuan, contoh je. Ini tak ada muka calon bini muda pun tak ada ni. Tak. Pasal apa? Pasal bini pun dah muda, dah lawa pula, tak larat dah nak tinggal. Kalau boleh nak mengadap. Tak, biasalah tengah muda, tengah lawa kan gitu. Nak tengok je. Bila dah tua, jangan. Tidur pun tak mengadap. Mana mengadap? Kan? Siapa yang awak tidur pusing sana? Dia kata, saya minta maaf lah. Dia kata, saya kalau pandang awak tak boleh tidur pula. Kan? Dulu, masa dulu, mula-mula kahwin, marah. Pasal apa yang you pandang sana? Pandanglah sini. I nak pandang muka you bila tidur. Okeylah, pandanglah, kata dia, pandang. Sekarang terbalik, boleh tak you pandang sana? Dah sungguh. Sebab itu kalau kita kaji-kaji, kenapa orang bila tua dia tukar tempat tidur lain-lain tempat. Dia lagi suka tidur dengan cucu daripada tidur dengan suami. Dia cuba buat kajian sikit. Saya taklah buat kajian, tapi pemerhatian. Kira-kira pemerhatian tu sains lah. Tak. Orang bila sampai satu usia, dia tak nak tengok dah. Dia lagi suka tengok muka cucu. Kan? Lepas tu kadang nak masak pun, dia benda yang dia nak buat bukan untuk bini lagi dah, bukan untuk suami, dia untuk orang lain. Dia akan pergi kepada cucu. Bila orang dah ada cucu, dia lain. Saya pun tak tahu siapa. Tu nak kena kaji lain pula lah. Dia kata awal pagi masak. Yelah, dia katakan cucu kita lapar. Macam mana? Bukan kerana kita lapar, cucu lapar. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada, tuan. Kalau cucu demam, suami demam, cucu dulu risau. Saya rasa saya kena pergilah rumah si Along ni, dengar kata anak dia demam. Yelah, awak pergi sana, saya demam macam pula. Alah, awak duduk je lah kat rumah ni, bukan nak ke mana-mana, kata dia. Saya nak menengokkan anak dia tu, kesian. Kita demam tak peduli dah, cucu demam dulu. Kan? Awak kalau demam pun nak mati pun nak kata matilah. Budak tu kesian. Tu canggihnya tu. Sebab itu kenapa Nabi SAW, dia dengan Hasan dan Husin, Nabi begitu manjakan. Sebab itu kita ni memang kerana tabiat Nabi kita tu sayang pada cucu. Dan kita tu memang akan dapat. Itu Nabi kita. Itu kan Nabi kata, sahabat kata, pernah satu ketika aku solat belakang Nabi, Nabi tak bangun-bangun. Kita kalau imam tak bangun, memang kita mengintai lama dah untuk sujud. Belum lagi. Yang canggih tu boleh sambung balik tu. Mazhab mana dia pakai saya pun tak tahu. Kita ni idza kabbara fakabbiru, bila imam bangun, bangunlah. Kalau imam tak bangun, duduk sampai dia bangun. Sebab itu kalau imam ni suara perlahan, mesti ada dipanggil sebagai apa? Mubalik dia. Makna orang ni kena tolong. Kalau tidak, orang lain tak bangun-bangun sujud, imam bangun, Allahu Akbar, relax, imam diam aja, slow je bangun. Kita yang di belakang dengar, kena sampaikan. Kalau tidak, naya kawan tu sampai subuh. Lepas tu kita yang bangun, Allahu Akbar, dia menyampaikan. Cukik dah dia. Lepas tu imam pakai mikrofon supaya orang tahu dia bangun. Kalau tidak kan main ngintai-ngintai gitu. Seorang ngintai bangun, tengok belum, sambung balik. Seorang pula bangun, kena pula bangun terbangun sama-sama. Boleh sambung balik sama-sama tu. Tak, maknanya tuan-tuan nak sebut Nabi ketika itu pasal cucunya duduk atas kepala. Nabi kata aku tak bangun, biarkan dia puas main.
Tak, kita nak sebut tuan, tu sifat Nabi kita. Sebab tu kita umat dia, kita dapat. Tu saya pelik lah orang perempuan, ya? Orang lelaki-lelaki bersama juga. Saya pelik. Jadi kita, kalau kita perhati, dia bila sampai usia nenek-nenek, datuk-datuk ni, bukan datuk, atuk-atuk. Datuk belum tahu lagi, kan? Kan, datuk belum tahu lagi, main dengan cucu tu silap-silap nak beranak lagi. Marah datuk yang ada. Celaka Ustaz ni, aku pun kena gak, kata dia. Tak, maknanya atuk-atuk lah, atuk-atuk. Ya. Jadi kadang ini di basic, dia jadi perkara yang lumrah, ya. Perkara lumrah. Tak, maknanya tuan-tuan, kita nak cerita buat apa tadi? Cerita makna kita ni kalau dapat nikmat. Panjang tu cerita, sampai terlupa nak cerita, ya. Nikmat tu kita kena rasa takut juga. Takut-takut nikmat tu ada azab pula lepas tu, ya. Sebab dia lepas nikmat tu dia akan tukar, ya. Dia nikmat ni 7 keturunan ke 8 keturunan ke, kaya bukan selama kaya, besok akan ada keturunan yang miskin. Dia bukan gitu, bukan selamanya. Tak, Allah tu maha adil. Ingat apa? Permanently ke? Tak ada, kita tak sign kontrak dengan Allah Ta'ala, ya Allah keturunan aku bagi kaya terus sampai ke sudah. Tak. Lepas tu kita tengok keturunan saya ni dulu keturunan bangsawan. Tu dia kata. Sekarang saya keturunan apa nak panggil? Bantuan. Betul, ya. Sekarang keturunan bantuan, ya. Pasal dulu bangsawan kaya, sekarang bantuan, kira minta bantuan je lah. Tak, dia tak selama-lama, dia bertukar. Lepas tu kita ni bila dapat nikmat, kita kena jaga tuan-tuan, ya. Lepas tu banyakkan beramal supaya nikmat tu panjang sikit, ya. Beramal. Dapat bini lawak, cerita bab bini je lah, pasal cerita syurga kan. Benda lagi nak, jadi beramal biar lawa sampai ke sudah. Contohnya boleh lawa sampai ke sudah, ada kan. Biar muda-muda sampai ke sudah. Kita tua tak apa, ini dia tua dulu, kita tak tua-tua lagi. Saya tua dah bang, kata dia. Betul juga, saya muda lagi kan. Lelaki kan biasanya mengaku muda je, yang mengaku tua ni orang membuat. Saya tua dah ustaz, makcik ni tua dah. Orang lelaki-lelaki tak pernah kata pakcik ni tua ustaz. Tak ada. Tak ada, tak mengaku tua masing-masing, muda lagi kan. Dan nak tergolek jalan, steady ustaz, steady. Tergolek tu dah terlentang, boleh lagi ni. Itu biasalah manusia tuan-tuan, ya. Tak, maknanya bila kita dapat nikmat, kita gunakan nikmat tadi dengan cara kita syukuri. Saya mudah-mudahan nikmat tu panjang lah. Kalau kaya tu kita bersyukur kaya tu, jangan sedekah tu RM2 juga. Tabung lalu, lalung pula. Tabung lalu, dah jadi orang Terengganu pula. Tabung lalung bagung. Tak masuk. Tabung lalu RM2 tak bagi. Yang tak kaya pun RM2, yang kaya pun RM2. Koman. Yang kaya RM20. Betul? Kan kaya. Dia begitu. Barulah panjang kekayaan. Makna rajin kita bersedekah. Harta tadi kita gunakan untuk diinfakkan, baru mudah-mudahan panjang. Pangkat ada, panjangkan pangkat. Gunakan pangkat untuk agama, insya-Allah panjang. Jadi kalau ada pangkat sikit dah ini pun tak boleh, tu tak boleh, ceramah agama tak boleh, ni pun tak boleh, tu tak boleh, tunggu. Siap lagi habis pangkat tu. Kan habis. Kan? Mesti habis punya. Habis tak habis? Habis. Nampak? Tak, makna kita nak sebut cara kita supaya nikmat tidak bertukar menjadi azab. So itu ahli syurga ni, bila dipanggil wahai orang-orang beriman, wahai ahli syurga, risau kita. Sudah nak masuk neraka pula aku. Ahli neraka pula terbalik. Bila dia panggil ya ahlun nar, wahai ahli neraka, kelang kabut masing-masing datang. Pasal apa? Harap-harap boleh keluar lah ni. Ni mesti ada yang nak keluarkan aku ni. Begitu. Dia terbalik. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, kemudian disebut lagi